pasal hujan ni Ustaz, jangan bagi dia stres lebih. Tapi tajuk kita pada malam ni tajuk yang memang penting sebenarnya. Dia memang test nak nyanyi tu. Okay. Jadi Ustaz, kita akan bincang pada hari ini, insya-Allah kita cerita tentang hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini sebenarnya kita kumpul pada malam ini, kalau kita fikir betul-betul, kita renung, sebenarnya kita boleh berkumpul pada malam ini tak lain dan tak bukan kerana hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga dah kumpul kita pada malam ini, walaupun hujan pun ramai yang boleh duduk lagi kat sini, tak lain tak bukan kerana hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dah dapat hidayah Allah SWT ni, kita dengar juga orang lain cakap. Ada orang kata dia tak mai, dia tak pakai tudung contohnya, dia tak solat, dia kata tak sampai seru lagi. Betul. Kan? Dia kata tak sampai seru, tak dapat hidayah lagi dan sebagainya. Saya kadang-kadang fikir betul-betul, ya Allah, macam mana tu? Dan begitu jugalah hari-hari kita dalam solat, kita baca Fatihah, kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Apa dia? Bagi hidayah pada kami pada jalan yang lurus, kan? Maknanya tunjukkan kami jalan yang lurus. Hari-hari kita terus sebut macam tu. Ada orang kata, dia kata kalau macam tu ni maknanya orang Islam ni tak dapat hidayah lagi. Sebab hari-hari minta hidayah. Hari-hari kita nak minta hidayah. Jadi soalan saya, ni terus soalan senang. Saya jarang jadi moderator sebenarnya Ustaz. Kan? Tiba-tiba malam ni dia pun suruh jadi moderator, tak apalah. Kan? Jadi soalan saya Ustaz Abdullah, Ustaz urai baliklah apa yang saya sebut tadi tu. Boleh Ustaz? Okey, sila. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa nashkurulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Al-Fadil Ustaz Syed Jeffrey Salima, saya Abdul Qadir Al-Jufri. Abdul Qadir Al-Jufri Jeffrey lagi Ustaz. Okey, tak apa. Ya pengganjur, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Saya jauh tuan-tuan. Semalam saya ada program Gaza di Kepala Batas. Habis lebih kurang pukul 2-3 pagi lah. Saya dengar Ustaz kata Gaza tu, saya ingat Ustaz daripada Gaza tadi. Kemudian balik ada program kuliah subuh. Pagi tadi ada anak saya bertunang. Jadi tuan-tuan tak ada harapan dah. Tak ada yang lain tak? Kemudian terus saya ke sini. Saya cuma tidur 2 jam aja. Kalau tuan-tuan dengar program kami, tuan-tuan tidur, tuan-tuan kurang ajar betul lah. Saya tak cukup tidur ni. Saya nak bagi tahu, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, tapi Allah bagi hidayah pada siapa yang dikehendaki. Ustaz, saya nak cerita. Walaupun dalam YouTube saya cerita. Adik-adik dengar. Saya mengajar di satu sekolah namanya SMK Dato' On. Dato' On ni bukan di Johor, di Pulau Pinang. Ada Dato' On ya, Dato' On iaitu sekolah yang tak pernah cuti. Sebab dia on. Bukan setakat on Ustaz, Datuk punya on. Dato' On. Saya mengajar masa tu tahun 1999. Sekolah ni dulu sekolah Bestari. Sekarang ni sekolah sekarang sekolah Bestari. Dulu sekolah biasa aja. Siapa nak masuk sekarang 5A UPSR. Saya sampai pengetua kata, Ustaz kena masuk kelas tingkatan 5H. 5H. H ni A, B, C, D, E, F, G, H. Otak blue betul lah. H ni maksud dia 5 harmoni. Tapi Ustaz bukan 5 harmoni, 5 hantu. Baca tak boleh, tulis tak boleh, cikgu tak hormat, mak ayah tak hormat, kawan-kawan tumbuk. Itu bukan setakat hantu Ustaz. Itu haprak Ustaz. Memang haprak betul lah. Gangster. Ustaz dah masuk, Ustaz jaga. Ada seorang budak, dia ketua gangster sekolah kita. Dia, Ustaz, 5 silat, semua dia boleh. Ustaz, tinggi dia 6 kaki 2 inci. Berat dia 160 kilo. Ustaz masuk, Ustaz, dia nak buat apa, Ustaz jangan tegur. Ustaz tegur, dia tumbuk Ustaz. Saya nak masuk, Ustaz takut. Masya Allah, macam mana nak masuk ni? Saya pun macam doa macam-macam. Saya nak bagi tahu hidayah milik Allah. Bila saya sampai dekat pintu kelas, senyap sunyi. Dalam hati saya, mungkin ketua penyamun tak datang. Alhamdulillah tak datang. Saya pun masuklah, masuk ketua kelas. Bangun, semua bangun. Saya masuk, Assalamualaikum Ustaz. Saya kata, Waalaikumsalam. Saya letak beg. Tengok-tengok yang depan dia bangun. Yang belakang ada seorang tak bangun. Dia letak kaki dia atas meja. Dia duduk tu letak. Relax brother, relax kan. Relax. Saya tengok-tengok, saya terlupa.
Ustaz, pengetua kata budak ni jaga ketua gangster jangan tegur. Saya tegur ustaz. Hai, orang lain bangun. Kenapa tak bangun? Bangun! Dia jawab dalam bahasa utara. Punya suka aku ha? Bila kata punya suka, saya ustaz, dia tak hormat. Saya meluru dekat dia. Saya tolak kaki dia. Tolak kaki dia jatuh, dia bangun, dia nak tumbuk saya. Belum sempat dia tumbuk saya tumbuk dia. Saya tumbuk dulu. Saya belajar silat dulu, Tok Guru kata, kalau jumpa musuh, dua perkara. Pertama, sebelum dia buat apa, kita buat dia dulu. Sebelum dia tumbuk, kita tumbuk. Ataupun yang kedua, sebelum dia datang, kita cabut lari. Tu je. Jadi saya, sebelum dia tumbuk, saya tumbuk. Saya tumbuk. Dia kena-kena, adik, bro, penumbuk saya 20 kilo. Siapa berani mari? Pam, kata dia kena-kena terpelanting. Dia bangun, Ustaz Salimah, dia nak flying kick saya. Belum sempat dia flying kick saya flying fork dah. Saya terajang dulu. Saya terajang dah. Saya rasa sekejap lagi Abang Adam Kori ni ada partner dah ni. Kejap lagi ni. Saya terajang dia. Terajang sungguh betul. Dia kena, dia terpelanting. Saya pun ready. Orang utara berani mai. Rupanya dia kena terajang, dia kena tumbuk, dia bangun-bangun, dia duduk atas kerusi, dia letak tangan, dia tidur. Saya kata gangster apa macam ni. Saya pun pergi depan. Pelajar, budak gangster, budak jahat, saya tumbuk, saya terajang, kamu senyap, saya nak mengajar. Saya pegang marker pen, dia datang. Kamu ustaz apa ni? Tumbuk orang. Kan? Terajang orang. Kamu dah silap, nanti bapak dia, mak dia report polis, report dekat peguam, kamu kena. Saya pun rasa bersalah. Saya pergi belakang dia, tuan-tuan, adik-adik. Hidayah milik Allah. Ketika dia tidur, saya pegang tangan dia. Dia tepis. Saya baca satu ayat Quran. Iz qala Yusuf li abi, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Berkatalah Yusuf pada bapa aku melihat 11 matahari, bulan dan bintang li sajid, sujud pada aku. Saya pun baca ayat tu, saya tiup di telinga dia. Dia tidur, saya tiuplah. Bila tiup, tiap kali saya masuk, saya tiup. Setiap kali masuk? Setiap kali masuk kelas, saya tiup. Masuknya dia tidur, dia tak pernah buat kerja saya tiup. Saya masuk, dia tidurlah, saya tiuplah. Dia tidur ya, saya pun masuklah. Saya baca Ustaz Salimah bukan 1 hari, hampir 1 tahun. Hidayah abang adik milik Allah. Habis SPM, dia keluar, tuan-tuan, dengan izin Allah, saya seronok, cikgu-cikgu seronok. Sebab ketua penyamun dah tak ada. 2012, hampir 13 tahun. Ini kata hidayah milik Allah. Pukul 5 petang, 23 hari bulan 5, dia telefon saya. 13 tahun. Assalamualaikum Ustaz. Saya pun, Waalaikumsalam. Ustaz kenal saya? Budak gangster, saya tak kenal lah. Takkan tak kenal. Saya anak murid Ustaz. Saya pun, mana kenal? Aku terkah balik. Dia pun senyap. Ustaz, sayalah anak murid Ustaz. Yang mana? Yang Ustaz tumbuk saya, yang Ustaz terajang saya. Budak yang jahat, yang kita tumbuk, kita terajang, kita ingat oh. Sebab tu adik, kalau kamu nak bagi orang Ustaz ingat kamu suruh Ustaz terajang. InsyaAllah ingat. Saya pun, Azri ke? Yalah Ustaz, kerana terajang Ustaz lah saya jadi manusia. Allah. InsyaAllah. 2 minit? Lah ni jadi manusia ni? Jadi manusia. Ustaz, saya kata manusia macam mana? Ustaz, selepas Ustaz tumbuk saya, terajang saya, baru saya tahu saya ni tak kuat, saya tak hebat. Barulah Tuhan buka minda saya nak belajar Ustaz. Saya ambil SPM Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, semua fail. Alhamdulillah. Dua aja lulus bahasa Melayu dengan sains. Rupanya tidur dia tu akur. Tuhan bagi hebat. Masya-Allah. Dengan izin Allah, 2 yang lulus ini dia dapat menyambung pelajaran ke college community. Di college community Tuhan buka minda dia, akhirnya dia dapat keputusan yang baik, dia dapat menyambung pelajaran ke politeknik. Di politeknik dia belajar dengan minda yang hebat, dia dapat every semester 4 flat. Masya-Allah. Dengan izin Allah, pihak pengurusan politeknik telah menghantar dia menyambung pelajaran ke United Kingdom. Wahai anak muda, siapa di kalangan kamu nak pergi UK, angkat tangan. Lepas ceramah, datang jumpa saya. Sekali terajang, UK. Saya takut bukan UK, Ustaz. UKO. UKO. 2 kali terajang, KO terus, tuan-tuan.
Ustaz, kerana terajang Ustaz, saya balik Ustaz, saya buka konsultan sendiri. Gaji saya dah 40,000 Ustaz. Ustaz, terima kasih. Hidayah milik Allah. Bekat kena terajang dapat gaji 40,000 tu. Tu saya nak bagi tu Ustaz. Kita buat program. Penganjur buat program. Walaupun hujan, hidayah bukan milik Ustaz, milik Allah. Kita buat program. Walaupun hujan, kita buat dalam panas, kita buat ceramah. Orang tak suka. Hidayah milik Allah. Hidayah milik Allah. Bila hidayah milik Allah, tengok. Dalam payung pun ada. Datang juga. Dacing, Alhamdulillah. Depan sekali pula tu, Ustaz. Depan sekali pula tu. Hidayah milik Allah. Hidayah milik Allah. Tengok, datang juga, tuan-tuan. Kita kepula kepada Ustaz. Habis Ustaz tak boleh cakap dah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Ustaz kalau kena ban seorang-seorang, Ustaz jangan bawa saya sekali. Tak faham. Hidayah milik Allah SWT. Makna kata, tak boleh nak kita kata belum sampai seru, belum sampai hidayah. Tak boleh kata gitu. Maknanya kita tak boleh menafikan. Sebab hidayah Allah Ta'ala ni luas. Boleh dapat pada siapa saja. Teruk macam mana sekalipun. Saya teringat maknanya cerita Ustaz ni tadi. Lebih kurang macam cerita waktu Nabi SAW dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun lebih kurang macam tu jugalah. Sebelum Islam dia terkenal dengan samsingnya lah. Lebih kurang maknanya kita boleh katakan samsing lah. Tapi dapat hidayah daripada Allah, dia jadi manusia yang hebat. Anak murid Ustaz Abdullah sekarang ni dah jadi orang yang hebat. Jadi macam Ustaz sebut tadi, siapa-siapa yang berasa nak jadi konsultan gaji 40,000, bolehlah lepas ni jumpa Ustaz untuk dapatkan terajang 40,000. Kita boleh panggil istilah dia tu. Okey. Sebelum daripada kita nak mengumumkan cabutan bertuah, ada orang bertuah juga. Selain semua bertuah sebab dapat duduk sini dapat rahmat daripada Allah Taala. Hujan ni pun kita anggap rahmat daripada Allah. Mudah-mudahan kita dah dapat dah bertuah, tuah yang sebenar-benarnya, iaitu dapat hidayah daripada Allah SWT. Okey. Terus pergi kepada Puan Salimah. Nak tanya apa Tak prepare lagi tuan-tuan. Ustaz nak tanya apa kat dia Ustaz? Kau semalam dah bincang? Tak ada bincang sebab ni baru saat ni je baru tahu kata dia jadi panel. Ini memang panel bidan terjun ni. Okey. Senang cerita macam inilah. Kita cerita pasal hidayah Allah SWT. Saya tahu malam ni kita nak sambut Merdeka dan juga kita nak sambut juga tentang Gaza. Kemenangan di Gaza. Kita tahu tentang Gaza dah berperang lama dah. Dan tak menang sepenuhnya lagi. Tapi dalam peperangan yang baru ni menanglah, alhamdulillah. Dan saya tahu bahawasanya Puan Salimah dah pergi ke Gaza, betul Puan? Cik Puan pula dah. Tapi iyalah tuan Ustaz, saya menyampah kalau saya panggil darling pula mana ni. Kejap lagi orang menyampah pula. Jadi tak apalah. Jadi sekarang ni dah pergi ke Gaza, dah tengok dah keadaan di Gaza dan sebagainya. Macam mana agaknya pemergian ke Gaza tu boleh menjadi sebab kepada hidayah seseorang. Hidayah Salimah sendiri, hidayah panel seorang lagi yang tak sampai lagi tu. Kan? Dan juga hidayah yang lain. Okay. Sila. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Cerita tentang Gaza adalah cerita yang saya rasa macam dah jadi macam cerita darah daging dah saya rasa. Walaupun orang kata berkecimpung dalam, orang kata pergi Gaza dan balik menyampaikan mesej-mesej keamanan, bagi tahu masyarakat kenapa kena tolong, kenapa kena membantu mereka dan sebagainya. Baru 2 tahun je sebenarnya. Tapi saya rasa macam mereka itu sangat dekat di hati saya. Kalau sebentar lagi panel kita sempat sampai untuk, kalau tak sempat sampai first segment ni, insyaAllah segmen yang seterusnya sampai. Beliau juga senang namanya Heliza Helmi. Kami ni kalau orang tahu kan memang daripada program reality Akademi Fantasia dulu kan. Jadi kita orang dulu pernah show sekali, pernah duduk satu bilik dan sebagainya. Tapi selalu dia hi bye je lah. Selama beberapa tahun tak pernah sembang apa pun kita orang-dorang ni. Jadi nak jadi sebab selepas menyertai Usrah Fitrah, Allah pilih kami untuk pergi ke Gaza. Balik-balik kami jadi sahabat, orang kata sahabat karib.
Yang sangat karib, yang suami saya tahulah. Perangai dua-dua macam langit dengan bumi. Jauh beza. Perangai tak sama langsung. Tapi ada satu benda yang kami sepakati, iaitu Gaza, yang membuatkan kami banyak sepakat dalam banyak perkara. Dan yang paling penting sebenarnya daripada Gaza itu sendiri, masa nak pergi dulu, dalam kepala kita nak tolong diorang, kesiannya orang Gaza, kesiannya mereka bayi mati, kesiannya berdarah, kesiannya mati pecah kepala, kan, putus kaki, putus tangan, nak hidup macam mana dengan terkepung udara, terkepung daratan, terkepung di lautan. Macam mana nak hidup dengan bawa rasa hati yang sangat kesian pada sahabat kita di sana. Tapi bila sampai sana, hari kedua saya dah kesian sangat kat diri saya sendiri. Begitu juga sahabat yang lain. Sebab yang kita nampak tu, yang kita nampak lukanya, cederanya, tangisannya, rumah kena roboh, sampai nak buang air tak tahu kat mana, nak solat di merata-rata, kan? Makan apa yang atas pasir, cari kalau ada serpih-serpih roti. Itulah rutin mereka. Tapi itu benda luaran. Macam Profesor Muhayya kan saya cakap, dunia dalaman menentukan dunia luaran saya. Dan saya nampak dengan mata kepala saya sendiri. Mungkin orang nak cakap, alah Profesor Muhayya cakap senang tak kena. Ataupun mungkin Salimah cakap senang tak kena. Cuba kena sekali. Saya jumpa dengan orang yang kena. Yang memang dunia dalaman mereka sangat menentukan dunia luaran. Dalaman mereka, Masya Allah. Saya lepas kahwin hari tu terputus jari, terpotong sikit. Menangis sebab darah mancut-mancut. Dan saya teringat. Mujur lepas kahwin, Ustaz? Kalau tidak, tak tahulah berapa ribu kena potong. Jadi, bila saya teringat mereka, saya kata saya balik, saya beberapa bulan saya asyik pelik je dengan sifat mereka. Dalaman mereka, keimanan mereka sampai tak efek tau. Tak makan, lapar, stres, suami meninggal, anak meninggal, dia tidak efek kehidupan dia. Dia tidak efek keimanan dia, keredaan dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payahlah, kadang-kadang kita panas kalau seminggu. Panas, tak hujan-hujan. Ya Allah, panasnya. Lepas tu hujan hari-hari. Ya Allah, bila pula nak matahari, kain tak kering-kering lagi ni. Tapi mereka, bukan sikit-sikit, bukan calang-calang. Tapi apa yang dia cakap, Ustaz? Alhamdulillah. Cerita ni saya pernah cerita banyak kali, tapi mungkin ada yang sebab memegang kata-kata Ustaz Hidayah milik Allah, mungkin ada yang tak pernah dengar. Ada seorang lelaki bernama Muhammad, kakinya putus, kudung. Nak cerita tentang merdekanya hati mereka yang berada di Gaza. Kakinya kudung, putus, umur 19 tahun. Saya tengok muka dia senyum je. Saya rasa dia tu bawa diri dia macam dia tu Aaron Aziz tau. Macam aku handsome, so what? Kaki kudung, so what? Macam tak ada masalah apa-apa pun dengan kaki yang kudung tu. Saya masa tu pergi tanya dia. Nak tanya ni, kenapa handsome macam Aaron Aziz? Bukan No, bukan. Alamak. Sama. Okay. Jangan kacau. Okay. Lepas tu, dan cara dia bawa diri tu confident. Dia tidak macam rasa insecure, rasa macam alah orang tengok aku okey ke tak ni, alamak macam mana ni, kalau perempuan kadang-kadang alah tudung ni sengit lah apalah, rasa tak yakin. Mereka tidak, dengan kudung kaki tu dia bawa diri dengan sangat bangga. Saya tanyalah kenapa kamu boleh sebegini, macam senyum, macam cakap kalau nak nangis je lah, kita orang bukan tak tahu kau sedih kan, kerek sikit lah masa tu. Tapi dia jawab, wallahi ya ukhti, aku sangat sayang pada kaki aku yang putus. Takkanlah aku tak sayang kaki ni, kaki yang aku guna pergi salat, kaki ni aku cari rezeki. Wallahi aku sayang ibu aku. Wallahi aku sayang adik aku. Ketika kasih sayang Allah turun di rumah kami, tahu tak kasih sayang Allah tu apa? Kasih sayang Allah dia panggil tu adalah bom, Ustaz. Dia panggil bom yang turun dekat rumah dia, yang berkecai rumah dia tu, dia kata kasih sayang Allah turun ke dalam rumah kami. Dan mengorbankan ibu dan adiknya. Dan bila waktu adiknya tu dah kena bom, dia terjaga. Masa tu dia kata, dia nak cuba bangun. Dia kata masa tu memang mata dia kabur, orang pun dah datang jerit-jerit dan sebagainya, nak tolong dan sebagainya. Dia kata dia cuba bangun, kata tak boleh. Apa tak boleh bangun ni? Rupa-rupanya bila dia macam cuba kalih, dia kata kaki saya dah kat belakang sana. Dia ceritakan macam baju raja saya tahun lepas warna biru.
Dia cerita kaki dia dah putus terpelanting. Dia tak ada nangis-nangis, titik air mata pun saya tak nampak. Dan dia cakap, adik saya sudah meninggal. Maksudnya dah tak ada, dah syahid, dah kena bom kan. Tapi badannya sempurna lagi. Tapi tiba-tiba dia kata, hidup ke mati ni? Sebab macam ada benda bergerak pada bahagian di trachea ni. Kemudian turun dan akhirnya benda tu macam bergerak di bahagian abdomen dan akhirnya tersembul semua keluar usus adiknya yang berusia 3 tahun setengah. Bila dia cakap macam tu, saya tak nampak lagi apa benda yang membuatkan dia senyum. Dan dia kata, ya Allah ukhti, sebenarnya akulah manusia yang sepatutnya mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia kata, Allah berjanji untuk bersama dengan orang yang sabar, dan hari ini ketika itu Allah pilih aku. Dalam ramai-ramai makhluk atas muka bumi ni, Allah pilih aku untuk sabar dan melaksanakan sabar. Dia kata, bayangkan kita bersama dengan suami, dengan anak, dengan isteri, dengan keluarga, kita happy kan bersama dengan orang yang kita sayang. Kita sangat happy. Dia kata, bayangkan saudari, bagaimanakah rasanya berjumpa dengan dia yang menciptakan orang-orang yang kita sayang ni. Saya terus macam, Masya Allah. Jadi, apakah perkataan paling baik selain daripada saya bersyukur dengan nikmat Allah ini? Matinya ibu dan adik saya, insya-Allah pergi ke syurga. Dan badan yang saya ada sekarang ni, balance yang ada ni, saya perlu pastikan saya gunakan sehabis baik supaya dapat ikut juga kaki saya nanti ke syurga, insya-Allah. Jadi, insya-Allah lah. Jadi pengalaman itu membentuk diri. Akhirnya bila balik tu, hidayah daripada Allah SWT. So saya ni bukan orang yang sabar sangat pun sebenarnya. Sebelum ni kalau marah macam menjerit-jerit baling-baling barang enggak lah. Kalau tapi berkata orang macam dengan diri sendiri tu bengang ke ketang baling tu biasa. Tu masa remaja dulu. Tapi bila balik Gaza tu rasa macam, kau ni kenapa? Kau ni kenapa Salimah? Benda stres tu pun kadang-kadang dulu zaman muda-muda kena tutup lah. Konon-konon putus cinta gitu kan. Dah stres. Jadi konon-konon depress sangat lah. Sampai dah macam nak meroyan lah apa semua. Bila ingat balik rasa macam, apa hal lah. Nonsense je benda-benda tu semua. Jadi mudah-mudahan dengan apa dugaan lepas ni kena ingat, ya Allah, orang Gaza lagi teruk kena pada aku. Kita ada pengumuman dulu Ustaz lah. Ada penerima cabutan bertuah. Sebelum kita dengar Ustaz sambung lagi, nak dengar juga apa jadi pada orang yang kena tumbuk tadi tu. Jadi sedikit pengumuman dulu ni. Penerima cabutan bertuah ni dia kena bawa IC. Maknanya kalau dia pendatang tanpa izin tak dapat lah. Okay. Dia kena bawa IC untuk pastikan dialah yang ambil hadiah. Pasal dekat IC ada muka dia kan. Tapi kalau IC tu muka umur 12 tahun, sekarang ni umur dia dah 30 tahun, nasib lah kau. Kan? Jadi biar bawa IC dan sila tuntut hadiah daripada AJK program dekat meja pendaftaran. Boleh ya? Jadi saya sebut je untuk meringkaskan program kita pada malam ni, saya sebut terus orang-orang yang bertuah ni. Siapa nama dia? Pertama sekali, namanya Azliza binti Husin. Nombor IC dia 790119025256. Ada Ada, alhamdulillah. Terus nombor 2, Muhammad Jawad bin Tengku Ilyas. Ni macam mana ni Ustaz nombor IC ni? Ni nombor pasport ke apa ni? A193215. Surat beranak ke apa? Oh, surat beranak. Okey. A193215. Okey, Rozita binti Samsudin 780322085714. Yang keempat, Muhammad Zairul Azwar bin Muhammad Zaini 840317146051. Yang kelima, boleh lah, laju ya lah. Okay. Muhammad Mukmin bin Nusril 021023100497. Celah mana pula 021 ni? Bukan 02 pun. Tak apalah, aku baca lah. Nur Hayati binti Yang Muhammad Shah 760304. Hafizah binti Abu Hasan 770704. Amirul Izam bin Mazrul Hisham 970903. Okey, sila tuntut hadiah masing-masing dekat meja pendaftaran. Ada lagi ya?
Ada lagi, kejap lagi cabutan bertuah lagi. Jadi jangan risau, nama-nama yang tak disebutkan lagi, banyak-banyakkan berdoa. Ni hujan ni, mustajab doa. Kan? Mudah-mudahan dapat pula kita kejap lagi. Okey, Ustaz. Ya, tadi ni, cerita tentang orang dapat hidayah ni kan. Ustaz sebut hidayah ni siapa-siapa boleh dapat. Ya, insya-Allah. Biasanya orang timbul persoalan pula Ustaz. Dia dah dapat hidayah tapi dia nak maintain. Dia nak maintain hidayah tu yang payah tu Ustaz. Takkanlah lepas tahun dia kena minta Ustaz tolong penumbuk sekali-sekali. Nak kekalkan hidayah tu takkan nak minta Ustaz asyik penumbuk je. Jenuh lah Ustaz. Jadi macam mana dia nak kekalkan hidayah dia Ustaz? Kita ada masa lebih kurang 4 minit saja lagi Ustaz. Okey, sila. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Tuan-tuan yang dikasihi dan yang dihormati sekalian. Seperti saya sebut tadi, hidayah milik Allah. Tuan-tuan, kita tunjukkan jalan kepada tuan-tuan. Kita dapat hidayah, macam mana kita nak istiqamah? Tuan-tuan tengok Felicia Yap, kan? Raisha Rania. Raisha Rania. Sekarang dia berkawan dengan siapa? Dengan ustaz-ustaz. Oh, okey, ustaz. Kawan dengan ustaz-ustaz. Betul. Bila kawan dengan ustaz-ustaz, sekurang-kurangnya kita boleh tegur. Kita boleh berikan petunjuk jalan. Macam duduk di belakang tadi, dia berbicara macam mana, apa, kan? Itu cara untuk kita dekatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tuan-tuan, bila kita dapat hidayah, kita kena ada ilmu. Bila tak ada ilmu, tuan-tuan, problem. Saya nak bagi tahu Ustaz dalam masa 4 minit ni. Anak-anak muda yang ada, tengok muka saya, disebut ustaz. Sebenarnya saya bukan ustaz. I'm graduated in electrical engineering. Engineer weh. Ambil ingat aku mangkuk ayun lah. Engineer. Macam mana jadi ustaz? Ilmu. Ayah saya Tok Guru Pondok ada sini. Ayah saya ada sini, saya bawa malam ni. Kalau tuan-tuan nak jumpa pun boleh. Sekali salam RM50. Saja lawak aja. Ayah saya tuan-tuan, masa saya umur 26, saya boleh baca Quran aja. Anak Tok Guru Pondok boleh baca Quran aja. Tapi macam mana tuan-tuan yang kata hidayah milik Allah? Ayah saya pegang tangan masa tu anak 3 orang. Khairi, kamu boleh baca dah kitab Arab? Tak boleh. Tak boleh, aku nak bakar semua. Saya kata, ayah jangan bakar. Tak mau bakar, pergi mengaji bahasa Arab. Umur 26. 26 adik. 26 oi. Oi, 26. Tidur apa? Saya kalau ceramah tuan-tuan tak boleh tidur. Alhamdulillah, bendera dacing dah hilang. Saja lawak aja. Dengan izin Allah, saya pergi pasar malam. Nak belajar bahasa Arab, Al-Quran nak belajar. Tengok-tengok ada orang jual kitab ni, sekolah tadika. Ra'sun kepala, sya'run rambut, ainun mata, anfun hidung, sinun gigi, lisanun lidah, kan? Raqabatun janggut, kepala otak hang. Raqabatun tengkok, kena tipu nampak. Tu yang tak belajar bahasa Arab. Esok pula, saya pergi pula, cari-cari, jumpa pula. Baitun rumah, madrasatun sekolah, saqfun shilling, misbahun lampu, mirwahatun kipas, kan? Nafizatun tingkap, babun pintu. Bagus. Baru ni saya pergi sekolah, babun monyet. Kurang ajar. Kurang ajar babun monyet. Dah habis tuan-tuan dalam masa 3 bulan, Ustaz. Saya telah menghafal 3,000 kalimah. Allah. Nak 1,000 daya, tak nak 1,000 dalil. Wahai tuan-tuan yang dapat hidayah, ada ilmu, insya-Allah Allah kekalkan kita. Bila dah dapat tuan-tuan menguasai hafal 3,000 kalimah, saya pun belajar kawaid bahasa Arab. Macam mana nak i'rab. Alhamdulillah, bila dah tahu nahwu saraf, boleh tahu tuan-tuan nak i'rab Al-Quran bahasa Arab. Saya pun, ayah, saya nak ambil 4 sanawi. Umur 26. Saya pergi daftar, ambil 4 sanawi. Yang di depan saya semua 17 tahun. Saya 26, duduk belakang sekali. Pelajar tumpang. Ketua pemeriksa masuk. Minta maaf, waris tak boleh tunggu dalam kelas. Dia ingat saya waris. Saya kata, waris apa? Saya pun nak periksa juga. Dia kata, tua-tua pun periksa. Kurang ajar betul lah pemeriksa tu. Ni janggut dengan panjang ni. Ambil periksa. Alhamdulillah 20 subjek. Saya dapat Jaid Jiddan. Alhamdulillah. Pangkat 2. Akhirnya ayah saya kata, kamu sambung pula diploma bahasa Arab. Saya pun sambung diploma. Lepas diploma, sambung ijazah pendidikan Islam. Sambung master dalam kaunselor Islam. Jadi man turid an takallam lughatul arabiyyah ma'i ma fi mushkilah.
Saya boleh cakap Arab. Cakap Arab boleh, Melayu boleh, orang putih boleh, Jepun pun boleh. Saya pernah mengaji di Jepun untuk dapat IR. Dan saya boleh cakap Mandarin. Ni hao ma, wa hen hao. Yang tu ada. Banyak-banyak. Sebab tu, alhamdulillah, dengan ada ilmu itu, saya berkawan dengan ulama-ulama, ustaz-ustaz. Pergi talaki, tuan-tuan. Pergi talaki, pergi cari. Mana Tok Guru? Pergi talaki. Sampai Madinah, tuan-tuan. Pergi talaki. Mana Tok Guru? Di mana? Di apa nama? Lepas daripada Wang Kelian, Satun. Pergi Satun. Pergi cari Tok Guru. Belajar ilmu. Alhamdulillah. Berkawan dengan kawan baik-baik. Kita jadi baik. Dengan izin Allah, tuan-tuan, akhirnya minta tauliah Majlis Agama Islam Selangor. Dapat tauliah lah. Siang, guru fizik. Fizik. Guru fizik. Malam, ustaz. Saya malam mengajarlah ustaz. Jadi ada tauliah, tuan-tuan, Majlis Agama. Jadi tuan-tuan jangan halau saya. Saya ada tauliah. Halau, nampak ni. Dan saya boleh baca khutbah di Selangor. Alhamdulillah. Khutbah saya siapa pun tak tidur. Sebab hidayah milik Allah. Ini baca khutbah. Alhamdulillah. Tuan-tuan nak tidur, tidur. Aku elang jalan. Pakat tidur habis. Saya baca khutbah, siapa tidur? Hei! Jangan tidur. Siapa pun tak tidur. Baru betul. Ini baca khutbah. 45 minit. Semalam saya dengar khutbah di Alostar. Alhamdulillah. Hari ini, tuan-tuan, esok kita 2 hari lagi menyambut hari kemerdekaan. Tuan-tuan, semangat merdeka ini semua. Kalau saya baca khutbah naik atas, hei! 2 hari lagi kita menyambut hari kemerdekaan. Bagaimana merdeka kita? Boleh tidur. Baru ni dekat Masjid Seberang Jaya, saya baca khutbah, pak cik tu dengar, terkencin, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, hidayah milik Allah. Saya baca khutbah hari raya 2 tahun lepas. 20 minit. Berkenaan dengan hubungan silaturahim dengan izin Allah. Seorang pakcik dia bergaduh dengan pakcik seorang lagi. 7 tahun tak bercakap. Mereka berpeluk di hadapan membar masjid sambil menangis. Ustaz, khutbah ustaz menyentuh hati saya. Ustaz, kami dah tak bercakap 7 tahun. Terima kasih ustaz. Dia kata hidayah milik Allah. Saya pergi Mekah bagi tazkirah dengan izin Allah. Seorang makcik datang jumpa saya. Saya kata, tuan-tuan nak balik beli hadiah. Makcik ni kata, ustaz, saya dah tak bercakap dengan mak saya 20 tahun. Allah. Saya tak kenapa. Mak saya ni ustaz, saya tak nak bagi tahulah. Saya tak nak beli hadiah. Saya kata belilah hadiah. Mau dah anak makcik buat macam tu? Tak nak. Tak nak, dia beli satu selendang. Bukan selendang Gaza. Selendang 20 riyal, saya beli 80 ringgit, saya riyal bagi balik. Seminggu dia telefon saya. Ustaz, saya pergi rumah mak ustaz. Mak saya sebelah rumah aja. Mak saya bangun, bukan mak saya lari. Mak saya datang meluru dekat saya. Saya letakkan selendang yang ustaz beli. Letak atas bahu dia. Dia menangis atas bahu saya. Dia bisik, kalau aku ada dosa dengan kamu, maafkan mak. Dia kata, ustaz, 20 riyal selendang yang ustaz beli, melerai tak bercakap dengan mak 20 tahun. Allah. Hidayah milik Allah, bang. Sebab tu saya nak bagi tahu tuan-tuan, kita dah ada jalan dah, petunjuk Tuhan kita bagi dah. Tuan dah dapat hidayah, insya-Allah istiqamah. Ada ilmu, okey. Bila ada ilmu, kita sembahyang dengan ilmu. Kita buat ibadat dengan ilmu dan kawallah dengan orang baik-baik, tuan-tuan. Janganlah duk kawan dengan dacing tu. Kita sambung selepas ini, tuan-tuan. Insya-Allah. Dia ada lagi 20 poin tu, tuan-tuan. Baru 2 aja tu. Kan? Baru 2 kali sebut dacing. Kan? Okey. Cuma ustaz kalau nak baca khutbah tak? Saya dengar ustaz khutbah raya tadi, saya risau. Ustaz kalau lepas ni raya haji, ustaz kalau ustaz nak khutbah raya haji, ustaz kena bagi tahu AJK saya siap, lembu kambing letak jauh-jauh. Saya takut tak dan sebelih depa mati dah. Kan? Risau. Sekarang ni lembu, tuan-tuan, dia mati sakit jantung. Kan? Saya takut keluar headline, kan, lembu mati sakit jantung kerana dengar khutbah. Kan? Ustaz Abdullah Khairi. Ustaz Abdullah Khairi. Okey. Tak apa, kita pun dah nak masuk waktu Isyak. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, Ustaz Abdullah sekejap lagi ada lagi satu slot bersama dengan beliau, insya-Allah. Ustaz Abdullah akan bersama dengan Ustaz Aslin Bollywood sebentar lagi, insya-Allah. Tuan-tuan tengok sendirilah gandingan depa macam mana. Janji pentas ni tak rubuh, insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi jangan ke mana-mana, kita tunggu lagi selepas ini, insya-Allah. Mana kita punya host ni sebenarnya ni? Aku pening betul mana Ustaz Alim ni. Mana Ustaz Alim? Ghaib. Mana Ustaz Halim? Tak ada. Tak ada, dia nak suruh kita sambung ke apa?
Ustaz Alim dia makan dah tu kat belakang tu kan. Okey. Tak apa. Jadi insya-Allah selepas ni banyak lagi agenda kita sampai ke tengah malam insya-Allah apa pun. Kita duduk di sini pada malam ni sampai dah. Kita duduk di sini pada malam ni kita duduk bersama-sama merayakan kemerdekaan, sambil tu juga kita ingat juga sahabat-sahabat kita di Gaza, dan juga insya-Allah kita ingat juga sahabat-sahabat kita umat Islam di seluruh dunia insya-Allah. Jadi saya serahkan semula majlis kepada Ustaz Abdul Halim Hafiz. Oi, terima kasih. Saja Memen. Terima kasih banyak-banyak. Sama. Okey, saya dengan Boleh ini saya silakan. ingin mengucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita. Tepukan untuk mereka bertiga. Okey, dan dipersilakan untuk meninggalkan majlis Orang lah. tepuk tangan tak kuat, kena takbir baru kuat dia Betul. orang. Takbir. Kan? Takbir. Tahmid. Pandai nasib baik. Takbur. Okey.